di kampung, kalau saya cakap pasal dulu-dulu lah kan, meriah sangatlah. Pagi hari raya kita akan dengar bunyi Dia panggil kentung. Di sini dia kampung kecil. Dulu tak ramai orang, lebih kurang 3,000 orang Melayu. Raya ini lengkap berbaju Melayu. Keluarga besar ini merentasi lautan untuk kembali ke kampung halaman yang meninggalkan penuh kenangan. Menghidupkan kembali kemeriahan suasana rumah terbuka di Kampung Sungai Durian. Kita pohon kemenangan meroboh kota keangkuhan ini saatnya. bila satu persatu orang-orang dulu dah tak ada, dan saya dan kakak saya yang meneruskan tradisi berkumpul untuk merayakan hari raya di rumah kami lah ini. Rumah panggung milik keluarga Haji Abdullah Haji Saleh ini sudah berusia lebih 100 tahun. Namun keadaannya masih lagi baik dan utuh. Mak saya lahir 1939. Dia punya tu ada tercatat di salah satu tiang rumah. Jadi rumah ni kalau nak ikutkan sebelumnya dia punya bentuk tu kecil. Tapi sebikin lama bikin besar. Jadi memang dari mak, pak cik dan turun ke kita. Tiang rumah yang dibuat daripada pokok cengal masih lagi wujud sejak tahun 1890-an hinggalah sekarang. Rumah kampung dia terdiri daripada kayu. Jadi kalau masa kata kita tak tengok lama, tak lihat lama, tak pelihara lama, rumah dia akan jadi usang. Jadi mungkin dalam sebulan kali, 2 kali kita datang. Kita uruskan rumah ni jadi sikit terpelihara. Sebenarnya perbelanjaan untuk membina rumah atau membaiki rumah ni, saya rasa memang Tak mampu kita nak. Kita tak mampu. Mahal. Kita bersyukur kita ada pihak yang bertanggungjawab daripada Dr. Imran yang mencadangkanlah diperbaiki, dan rumah ini masih dalam proses pembaikan daripada pihak Empak. Rumah pusaka Haji Abdullah ini adalah 7 rumah kampung di Pulau Ubin yang menerima bantuan untuk diperbaiki dan dipulihara oleh Lembaga Taman Negara and Parks. Agensi pemerintah itu menjalankan projek tersebut selepas menyahut saranan-saranan kumpulan Friends of Ubin Network yang turut dianggotai Dr. Imran. Rumah-rumah ini mempunyai nilai kebudayaan, nilai sejarah, dan juga wujudnya rumah-rumah ini juga kurang diketahui. Sangat susah kita cari sekarang, dan apa yang masih ada tu sangat berharga lah buat kita kan. Setiap pemukiman, setiap kampung ada ceritanya yang tersendiri juga. Jadi dari segi kajian, yang paling penting buat kita ialah rakaman tentang sejarah sosial, sejarah kemasyarakatan, sejarah masyarakat kampung dan juga sejarah keluarga. Minatnya terhadap rumah-rumah lama sudah berputik sejak menuntut di NUS. Selepas menjadi pensyarah jurusan seni bina, ahli akademik ini tetap meneruskan usaha untuk mengkaji rumah-rumah dengan nilai sejarah. Bagi rumah Cik Kamaria sendiri, ada bahagian-bahagian waktu kita buat kajian tu yang sudah reput, yang kita catatkan. Jadi kita usulkan, kita sarankan kepada pemerintah dan juga pihak-pihak yang berkuasa supaya bahagian-bahagian ini satu hari nanti boleh diberi pergantian lah supaya rumahnya tak roboh. Jadi itu salah satu saranan. Saranan yang lain termasuklah sekitarannya. Kalau kita tanya orang kampung kat sini dulu, orang cakap bersih dulu kerana ramai orang dan kampung-kampung Melayu semuanya disapu kan. Kalau ada daun kering, semuanya disapu supaya bersih, nampak kemas. Waktu ini kerana penduduk dah kurang dan juga rumah dah kurang, jadi penjagaan itu agak sukar. Proses pembaikan rumah kampung ini sedang dijalankan secara bertahap-tahap. Kini harapan Cik Samsia dan Cik Kamaria adalah agar rumah pusaka ini akan dapat terus dijadikan legasi untuk generasi seterusnya. Kita dari kecil anak-anak diterapkan, walaupun kadang-kadang
diorang tak berapa minat nak datang di kampung sebab kampung tak selesa. Berbeza dengan di bandar. Kalau masa kata di kampung tu berkumpul ramai-ramai, tapi kalau di bandar kita tak dapat berkumpul ramai-ramai. Kita punya rumah, keluasan rumah tu terhad. Jadi kalau kita ramai-ramai datang pun agak semak. I'm so sorry. Yeah, really hot. I never been to here like this traditional style. So interesting. Yeah, it's good experience for me. Then I'm so happy to join the big family like this. Ini adalah kali pertama Shogo meraihkan Aidilfitri bersama dengan isteri tersayang. Mereka baru bernikah Disember lalu. First thing, most hardest for me is waking early. Whole day is just hungry. So I'm already adult, so I can manage myself. So it's not hard for me. Yeah. Ternyata pengalaman pertama bagi saudara baru asal Jepun ini menjadi pembuka mata baginya mengalami secara dekat apa itu perpaduan dalam kekeluargaan. Pertama kali saya cerita kat dia pasal background rumah ni. Feedback membuatkan dia rindu kampung lah. Of course, rindu nenek dia semua. I think we're just more excited to come back again next year. But right now, like you're already mentally prepared, like what to expect with the hot weather. Rumah-rumah kampung seperti ini adalah masa lalu Singapura. Apa yang ingin dipertahankan bukan rasa nostalgia suasana kampung semata-mata. Apa yang lebih penting ialah meneruskan nilai kekeluargaan dan jalinan kemesraan terutama bila lebaran menjelang. Keluarga kami lah amat beruntung sebab apa kami masih pertahankan rumah kami ini lah. Dengan adanya rumahnya, kami rasa silaturahim antara adik-beradik. Selagi rumahnya ada, insya-Allah lah kita akan teruskan tradisi untuk berraya-raya di kampung. Generasi sekarang ni, I think it's easier kalau kita work together with the family. So communication I think is important. So every year kita have to discuss together how we're going to do about this perjumpaan hari raya. So mengkekalkan, I think the most integral part is that we as a family communicate with each other. Bagi Syahir, generasi kelima Haji Abdullah, beliau akan sedaya upaya mengekalkan tradisi dan meneruskan warisan keluarganya itu. So the tradisi to bring them every year continues. So they look forward every year to come and to visit the place. So in a sense that as opposed kat Singapore, we don't have this sort of experience. They look forward to this experience that we're going to have every year lah. Rumah warisan yang dapat dipertahankan sehingga kini mungkin akan pupus dipukul arus kemodenan. Namun apa yang sukar dihapuskan ialah semangat kekeluargaan dan kesatuan yang sering dijalin dan diperkukuh. Kami dari keluarga Haji Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Hari Raya. Warna-warni Aidilfitri. Riuh rendah dengan jemputan ke rumah terbuka sanak saudara, rakan dan taulan kembali rancak. Ada yang naik rombongan bas, ada pula yang sambut raya dengan bawa tetamu khas, kucing, haiwan peliharaan tersayang, siap berbaju Melayu, songkok dan berkebaya. Diorang buat macam sepasang tau, satu family, very nice. Nanti diorang sepasang, nanti yang kain perca tu cakap, boleh tak ni sikit balance ni buat untuk kucing I. Macam alalang sama dengan dia punya sedondor dengan keluarga. Aneka gaya di Hari Raya. Begitulah ragam di perjumpaan Hari Raya bersama pencinta kucing anjuran Jessica Mary. Pemilik kedai pakaian kucing online ini mengambil peluang lebaran ini untuk membuat rumah terbuka buat pelanggan dan haiwan peliharaan kesayangan mereka.
kebanyakan my customer beli bukan 1-2 pasang. Sometimes beli macam ada 2 kucing tapi diorang beli 4-8 pasang. Kalau satu kucing kadang-kadang diorang beli 4 pasang gitu. Minggu-minggu di lain-lain colour. Macam hari ni minggu colour hitam. Ni pergi visit lagi satu colour putih gitu. Tak ada satu kucing je. Jessica yang menubuhkan kedai pakaian haiwan sejak 2014 berkata permintaan untuk busana Hari Raya Kucing semakin meningkat setiap tahun. Malah permintaannya semakin rencam, maka terhasilnya pelbagai reka bentuk dan gaya. Ini pula ragam raya keluarga besar Syaril. Siap sewa bas dengan 45 tempat duduk. Sejak bujang meriah. And macam we look forward every hari raya, macam cari baju. Kita sedondon ataupun beli macam baju cantik untuk meraihkan. Jadi we always look forward to this day, hari raya. Bagai melepaskan geram memandangkan tiada lagi sekatan pada had saiz kumpulan. Kali ini, beliau meneruskan tradisi keluarganya beraya dengan rombongan bas. Sedih lah dulu COVID. Kita macam kempunan gitu. Kalau macam voice call macam sedih lah. It's totally different lah. Cuma bila dah COVID tu dah lift up kan, kita betul-betul keluar lah. So kita pergi rumah adik-beradik. Kita sewa bas juga tapi rumah adik-beradik. Menurut syarikat Singapore Bus Charter, tempahan untuk sewa bas semasa lebaran semakin rancak meski harga sewa tinggi. Syaril sekeluarga mengambil pakej $700 untuk menyewa bas selama 12 jam. Close to 70% increase. It's really been very good. Families are really open to having buses now transporting them around instead of they driving them more. It's more about convenience for them right now. Biarpun belanjan lebih besar tahun ini, paling yang dinanti-nantikan adalah jalinan ikatan kekeluargaan, termasuk haiwan peliharaan tersayang yang dianggap sebagai anggota keluarga. Diorang pun part of the family kan, so I think it's nice to have them as part of us lah. Ya, sepasang ataupun at least sama colour. I suka baju kebaya kan. Jadi I tengok baju I macam gini, I terus contact Jessica. Jessica, I nak colour gini this year. Kalau raya dia pakai baju, macam I punya saudara ke apa datang, wah, gegar Natasha sampai raya. Kita ada stok baru. Awal-awal. I pun pergi tailor baju raya I, and then ada extra kain. So I met Jessica on Facebook. Then I decided to ask lah whether dia boleh ambil tempahan tak for our own clothing, our own cloth lah. Yeah, so she agreed to take, and then this is the result lah. Lawa sangat, I suka. My client don't get to meet me personally, one-to-one. I dapat macam gathering macam gini lah, macam very happy lah. Like very happy get to meet them and get to be close to them and also meet with them and also ask for opinion like how can I make my design better. Satu lagi kemestian apabila di rumah terbuka adalah menjamu selera juadah Hari Raya. Arwah suami cik ni kan, dia suka beramai, dia suka anak-anak macam berkumpul, dan dia selalu yang telefon anak-anak akan datang, makan ramai-ramai. So anak-anak datang kan, kalau anak-anak datang kan kita mesti nak masak sebab dia orang nak air tangan saya. Sungguh pun ini merupakan raya pertama Cik Aminah tanpa suami di sisi. Kemeriahan tetap terasa dengan kehadiran 9 orang anak dan 23 cucu. Tahun ni lah kita baru nak merasakan balik suasana yang selepas kita dulu meriahkan. Jadi macam tertunggu-tunggu, kita nak jumpa adik-beradik, bila nak jumpa nak. Kami mengharapkan tahun-tahun sama macam gini, and ukhuwah silaturahim tu lagi rapat lah. Suasana Aidilfitri adalah suasana kekeluargaan dan persahabatan. Jelas terpancar nilai-nilai seperti keihsanan dan kasih sayang.
This is the first time also I gather all the family yang ada kucing so that we can bermesra, get to know more about cats and share each other experience lah. Sometimes kita kena ambil jarak lah, kadang-kadang diorang tak kenal each other kan, jadi diorang ada sikit takut and all. Tapi alhamdulillah so far all the kucing are very okay and nice. Gathering like this is really fun. And also macam usually kalau orang pergi visiting dia kasih duit always on budak-budak je kan. Tapi kalau kucing tu dah pakai baju lawa-lawa, dah cute mute, kasih jugalah duit raya juga. You get what I mean? Setelah lebih 2 tahun bergelut dengan pandemik, perayaan kali ini dapat mengingatkan kita untuk menghargai setiap detik berharga dengan insan-insan tersayang. Salam Hari Raya. Jumaat lalu telah berlangsung Majlis Perjumpaan Hari Raya yang dianjurkan Menteri Ehwal Masyarakat Islam Encik Mas Agus Zulkifli. Tahun ini kita menyambut Syawal dengan penuh kemeriahan bersama sahabat handai dan keluarga yang dikasihi. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Menteri Kanan Merangkap Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Teo Chee Hean turut hadir bersama 500 pemimpin masyarakat Melayu Islam. Majlis tersebut telah diadakan di Pusat Expo dan Convention Marina Bay Sands. Nilai-nilai masyarakat gemilang, kepribadian, kemahiran dan kewarganegaraan yang ditampilkan masyarakat kita sepanjang 3 tahun lalu membantu kita semua keluar daripada krisis pandemik. Di acara tersebut, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli menyampaikan ucapan bertemakan Masyarakat Penyumbang Perkukuh Negara. Kedua, sebagai anggota masyarakat, kita perlu berikhtiar mencapai kemantapan hidup yang membolehkan kita membina aset untuk diri sendiri dengan niat beramal kepada masyarakat dan generasi seterusnya. Salah satu cara membina masyarakat penyumbang ialah menerusi inisiatif Wakaf Masyarakat Islam WMS. Berkongsi perkembangan setelah diumumkan penubuhannya 3 tahun lalu, Encik Mas Agus berkata MUIS hampir selesai menubuhkan WMS dan sedang berusaha memastikan struktur undang-undangnya lengkap bagi tadbir urus wakaf. Perkembangan ini dialu-alukan pemimpin masyarakat Islam yang ditemui. Very important is to help each and everyone here. Our ancestors have left a lot of wakaf property which is helping, especially Indian Muslims properties. That is wakaf property, example Chulia Wakaf, which is assisting in Jamia Al-Abrar, Jamia Chulia, Al-Abrar Mosque and plus the Nagur Dargah Society. Encik Salim Marikan adalah antara individu murah hati yang tampil berikrar lebih $2 juta kepada dana WMS. Saya percaya individu yang bernasib baik, yang mendapat rezeki melebihi, harus asingkan sebahagian harta mereka. Ini kan harta dunia untuk menolong orang yang susah dan juga menyokong masyarakat. Satu cara untuk menyokong masyarakat ialah buat ikrar kepada dana WMS. Sebab wakaf ini akan meningkatkan taraf asatizah dan masjid-masjid kita. Kalau kita tak tolong masjid-masjid kita, tak sokong agama kita, siapa akan sokong? Wakaf terakhir yang dicatat di Singapura oleh seorang individu adalah pada tahun 1978. Semangat berwakaf diharap dapat disuburkan kembali dengan wakaf masyarakat Islam. Dengan adanya wakaf masyarakat ini, ia menunjukkan bahawa kita telah meningkatkan daya tahan
dan kebolehan masyarakat kita sendiri. Kerana kalau kita tak berada dalam tahap yang berada, kita tak dapat menyumbang. Jadi ia menunjukkan bahawa masyarakat kita sudah mencapai satu tahap yang boleh kita banggakan. Dana WMS akan disalurkan kepada pembangunan asatiza, masjid dan madrasah serta inisiatif-inisiatif kemasyarakatan untuk 30 tahun akan datang. Di majlis tersebut, Encik Mas Agus juga melahirkan penghargaan kepada individu yang menyumbang masa dan tenaga kepada program M Kuasa 3 seperti projek Dian dan skim tuition mendaki. Sama ada mendermakan harta, mengorbankan masa maupun tenaga. Semangat menyumbang kepada masyarakat merupakan kunci kemajuan dan kejayaan kita bersama. Selain itu, Encik Mas Agus juga memuji usaha-usaha tertumpu bagi menggalak masyarakat Melayu Islam menjaga kesihatan yang menunjukkan hasil yang baik. Kita memerlukan kerjasama semua pihak dari aspek kepimpinan, daripada aspek akar umbi dan juga masyarakat pada amnya. Sama-sama kita perlu bergotong royong untuk memastikan untuk mencapai masyarakat kemajuan itu. Jadi kita tidak perlu melihat daripada faktor keuangan atau kepentingan diri dan sama-sama kita perlu menyumbang demi kebaikan masyarakat umumnya. Kesimpulannya, kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga kesihatan, membina warisan menerusi wakaf dan menyumbang kembali demi memperkukuh masyarakat gemilang. Tambahnya, nilai-nilai tersebut dilestarikan melalui ikatan keluarga yang kukuh pasca COVID. Dalam usaha ke arah masyarakat gemilang, Encik Mas Agus mahu terus membina keluarga yang berlandaskan prinsip 3M, mandiri, mantap dan maju.